Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Diharapkan semua murid berada di dalam keadaan sihat-sihat sahaja. Bertemu lagi kita pada slot PDPR RBT hari ini bersama Cikgu Aina. Okey, untuk hari ini saya akan cover 3 subtopik, iaitu yang pertama subtopik kriteria reka bentuk yang baik, yang kedua membina objek asas dan yang ketiga ialah 4 teknik pembinaan objek. Okey, sebelum kita teruskan PDPR hari ini, jadi saya nak imbas kembali atau ulang kaji kembali pelajaran yang kamu dah belajar sebelum ini. Okey, untuk minggu-minggu yang lepas, kamu dah belajar 7 elemen dan juga 7 prinsip. Okey, boleh sebut sama-sama apa dia 7 elemen yang kamu dah belajar? Garisan, warna, ruang, saiz, bentuk, okey, rupa dan juga tekstur. Okey, jangan terbalik pula dengan prinsip. Jangan keliru dan jangan confuse dengan prinsip. Okey, apa 7 prinsip yang kamu dah belajar? Iaitu keseimbangan, pengulangan, kontras, kepelbagaian, kesatuan, keringkasan dan juga harmoni. Okey, ingat lagi ke apa itu elemen, apa itu prinsip? Kamu kena ingat dan hafal. Okey, mari kita tengok contoh. Okey, tengok gambar ni. Dalam gambar ni, apa elemen yang diaplikasikan dalam gambar yang diberi? Okey, yang pertama kamu nampak apa? Kalau saya yang pertama saya nampak garisan. Elemen garisan dekat titi ni, nampak? Dia ada garis-garis, okey, kat titi. Okey, lagi ada elemen apa? Ada elemen, okey, yang paling senang, warna. Okey, warna untuk membezakan warna jambatan dan juga warna biru laut dan juga biru langit. Okey, digunakan warna. Ruang, ada ruang. Okey, kalau saya nampak ada ruang. Ruang kat mana? Ruang antara laut dengan titi. Okey, ruang antara jambatan ni dengan apa ni? Rumah ni. Okey, dengan jeti ni. Okey, apa lagi elemen yang digunakan? Tekstur. Tekstur dekat mana? Dekat jambatan ni. Nampak tekstur jambatan ni ialah kasar. Okey, itu ialah aplikasi elemen dalam gambar ni. Okey, cuba kita tengok pula. Apa aplikasi prinsip? Okey, dalam gambar ni. Okey, keseimbangan ada. Saya nampak ada keseimbangan, iaitu pada mana? Dekat titi ni. Titi ni nampak seimbang. Okey, seimbang simetri ke asimetri? Okey, cuba kamu belah titi ni. Simetri ke asimetri? Okey, simetri sebab dia sama. Kiri dan kanan dia sama. Okey, pengulangan. Ada pengulangan? Ada. Dekat mana? Dekat garisan, kat jambatan ni. Kat titi ni. Okey, ada pengulangan. Kontra. Ada? Ada. Mana? Warna, kontra warna. Warna laut dengan warna jambatan. Cuba bayangkan kalau jambatan ni pun dia guna warna biru. Dia tak nampak kontra. Nampak tak jambatan ni wujud? Tak nampak kan? Jadi ni ialah kontra warna. Okey, kepelbagaian ada tak? Okey, ada kepelbagaian? Mungkin tak ada sangatlah nampak kepelbagaian. Kalau ada kepelbagaian, mungkin dia boleh buat apa kat sini? Nampak ikan-ikan. Okey, nampaklah ada gunung sikit, ada apa? Itu baru kepelbagaian. Okey, kesatuan ada? Okey, tak ada. Keringkasan? Ringkas saja boleh. Okey, titi dia ringkas saja kan? Kalau kompleks sangat, mungkin dia boleh letak titi. Okey, dia boleh letak titi yang lagi kompleks. Okey, harmoni. Nampak harmoni tak? Nampak harmoni. Jadi itu ialah contoh prinsip-prinsip yang digunakan atau diaplikasikan dalam gambar ini. Okey, jadi hari ini saya akan masuk atau teruskan kita punya subtopik dalam bab 1 ini. Okey, yang pertama saya nak teruskan subtopik pertama ialah kriteria reka bentuk yang baik. Ada 5 kriteria reka bentuk yang baik. Okey, kamu boleh baca dalam slide saya. Okey, yang pertama ialah kecenderungan inovasi. Kedua ialah kreativiti. Ketiga ialah keaslian reka bentuk. Keempat ialah kekuatan kualiti dan kebolehpasaran. Kelima ialah
ergonomik. Okey, kita tengok apa contoh-contoh bagi ataupun maksud-maksud bagi setiap kriteria reka bentuk ini. Okey, kriteria yang pertama ialah kecenderungan inovasi. Apa itu kecenderungan inovasi? Okey, kecenderungan inovasi ialah untuk menjadikan produk itu unik. Okey, unik dan berdaya saing. Okey, unik dan berdaya saing daripada produk sedia ada di pasaran. Okey, daripada bentuk asal mungkin dia boleh jadi. Contohlah paling senang, handphone. Okey, inovasi dia dekat mana handphone? Dulu-dulu handphone cuma boleh apa? Boleh telefon saja, messenger. Orang inovasikan telefon makin lama ada muzik dalam dia. Okey, lepas tu ada warna. Boleh ambil gambar cantik-cantik. Inovasi lagi sekarang boleh buat apa? Boleh WhatsApp, boleh video call. Itu maksudnya inovasi pada telefon. Contoh lain, television. Dulu televisyen besar. Orang nak bawa berat, hitam putih dulu-dulu. Okay, jadi dia semakin lama semakin inovasikan dia, makin jadikan dia kecil, ringan, senang dibawa, nipis. Okay, boleh dengar radio sekali dekat telefon. Okay, itu ialah kecenderungan inovasi. Maksud kecenderungan inovasi. Okay, yang kedua, apa maksud keaslian reka bentuk? Okay, keaslian reka bentuk ialah untuk menekankan kandungan unsur simbolik, emosi, estetika dan penampilan produk serta tidak meniru produk sedia ada. Okey, yang paling penting keaslian reka bentuk ni maksudnya ialah original. Dia tidak meniru produk sedia ada dekat pasaran. Okey. Okey, yang seterusnya, kriteria yang seterusnya ialah kreativiti. Okey. Kreativiti ni melibatkan idea baharu dalam menghasilkan produk. Okey, idea baru dalam menghasilkan produk. Kenapa kena kreatif? Okey, bila kita kreatif, kita dapat memperbaiki fungsi produk yang sedia ada bagi memberi manfaat yang lebih baik atau pelbagai fungsi. Tengok saja dari dalam gambar dia. Kalau seorang pereka bentuk yang kreatif, okey, dia boleh jadikan apa? Boleh jadikan rak buku sebagai tempat duduk, tempat baring. Ni contoh lagi satu. Okey, tu rak buku boleh dijadikan sekali sebagai tempat duduk. Sekarang sofa pun kan ada sofa, lepas tu keliling dia ada rak buku. Okey, lepas tu ni apa? Ni cawan. Okey, boleh pula dia buat apa? Biskut poket kat situ, letak tempat letak biskut. Jadi tak perlulah ambil pinggan. Okey, itu untuk orang pereka bentuk yang kreatif, dia boleh menghasilkan kreativiti, produk yang kreatif macam ini. Okey, untuk seterusnya ialah kriteria seterusnya ialah kekuatan, kualiti dan kebolehpasaran. Okey. Apa maksud kekuatan, kualiti dan kebolehpasaran? Okay, sesuatu produk itu mesti mempunyai ciri kekuatan, iaitu tidak mudah rosak atau hancur. Okay. Kalau pengguna pun nak beli barang, macam kamu nak pergi beli barang, kita mestilah beli barang yang berkualiti supaya kita boleh guna lama. Jangan beli barang yang tak berkualiti, guna sekejap je dah rosak. Okay. Kualiti produk ditentukan melalui ketahanannya. Okey, untuk seterusnya, kriteria yang seterusnya ialah ergonomik. Okey, apa maksud ergonomik? Ergonomik ialah, ingat satu je ergonomik ni. Ergonomik ialah selesa. Okey, ergonomik. Kalau kita nak beli produk, sesuatu produk. Contoh paling senang, kamu nak beli kerusi. Okey, kerusi apa yang kamu nak beli? Mestilah kerusi yang selesa untuk dipakai, untuk digunakan. Janganlah beli kerusi yang bila duduk je sakit, cepat lenguh. Jadi, kita selalunya akan beli barang yang kita selesa nak pakai. Contohnya dalam gambar. Ni. Okey, kerusi untuk buat kerja. Memang selesa lah nampak kan dia duduk kat situ. Siap ada tempat letak kepala yang lebar. Okey, boleh unjurkan kaki. Okey. Okey, yang ini pun sama juga selesa bila orang pegang.
Nah, ini apa? Steering kereta. Untuk memberi keselesaan pada tangan. Okey, itu dia tadi 5 kriteria reka bentuk yang baik. Saya ulang balik ya, apa dia 5 kriteria itu. Yang pertama ialah kecenderungan inovasi. Kedua, kreativiti. Ketiga, keaslian reka bentuk. Keempat, kekuatan kualiti dan kebolehpasaran. Kelima ialah ergonomik. Kenapa perlu ada kriteria reka bentuk yang baik ini? Okey, supaya seorang pereka bentuk dapat menghasilkan satu produk yang mempunyai reka bentuk yang baik. Bukan setakat cantik sahaja, tapi mestilah boleh berfungsi, boleh memenuhi tujuan kenapa ia direka dan membuatkan orang terpegun untuk melihatnya sekaligus orang nak beli. Okey, itu ialah kriteria reka bentuk yang baik. Okey, kita masuk bab yang topik yang seterusnya iaitu membina objek asas. Okey, satu daripada cara awal untuk menzahirkan idea reka bentuk, macam mana orang nak buat reka bentuk sesuatu produk, okey, ialah berdasarkan pembinaan objek asas. Jadi kamu perlu tahu objek asas. Ada berapa objek asas? Apa dia objek asas? Okey, kita tengok apa dia tu objek asas. Okey, ini ialah objek-objek asas. Contoh objek asas ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 objek asas. Okey, ini bentuk apa? Ini bentuk kubus. Okey, sfera. Okey, daripada bentuk-bentuk asas inilah yang kamu selalunya akan digabungkan untuk mendapatkan satu objek baharu. Okey, untuk yang ni, contoh bentuk asas ni, saya nanti akan bagi kamu tugasan untuk melakar objek asas ini supaya kamu ingat apa itu objek asas. Okey, kita teruskan dengan subtopik seterusnya ialah 4 teknik pembinaan objek. Okey, daripada bentuk asas tadi selalunya saya dah cakap selalunya seorang pereka bentuk akan menggabungkan bentuk-bentuk asas tadi untuk membentuk satu objek baharu. Macam mana dia nak gabungkan? Ada 4 teknik untuk pembinaan objek. Okey, teknik pertama ialah pembenaman. Teknik kedua ialah pembuangan. Teknik ketiga ialah penyatuan. Dan teknik keempat ialah peleraian. Okey, kita tengok. Ini ialah kaedah pembenaman. Apa itu kaedah pembenaman? Senang aja nak ingat dia. Objek asas dimasukkan ke dalam objek lain. Satu objek asas dimasukkan ke dalam objek lain. Contohnya macam ni. Kita ada bulatan. Dan juga ni ialah segi empat sama. Okey, kita masukkan. Daripada sini masukkan, jadilah hasil dia macam ini. Okey, satu objek baru atau produk baru yang dihasilkan. Okey, contoh lain, pembenaman. Nampak ni. Nak buat gambar lori contohnya. Okey, kat sini kita guna objek asas apa? Ada 1, 2, 3. Ada berapa objek ni? 3 objek asas digabungkan untuk membentuk satu lori. Okey. Before, after. Ni paling senang. Gambar pertama, gambar kedua. Dibenamkan, objek asas dibenamkan, jadilah satu objek yang baru. Itu ialah pembenaman. Okey, kita lihat pula. Teknik kedua ialah teknik pembuangan. Apa maksud pembuangan? Bahagian yang tidak dikehendaki dibuang cara dikerat, ditebuk atau dicungkil keluar. Okey, contohnya dalam gambar ni. Daripada gambar ini saja. Senang saja sebenarnya, bulatan. Dia tak nak yang macam ni. Dia tak nak separuh. Jadi dia dicungkil keluar, ditebuk atau dikerat. Okey, dibuang. Jadilah satu produk baharu. Sama juga macam ni. Okey. Dia tak nak yang tengah-tengah. Okey, sfera ni dia tak nak yang tengah-tengah, jadi dia potong buang. Jadilah satu
objek baru. Okey, ni ialah teknik pembuangan. Okey, teknik ketiga ialah teknik penyatuan. Okey, penyatuan ialah mencantumkan dua atau lebih objek asas tanpa pembuangan atau pembenaman. Okey. Ni selalu orang buat yang kat Lego tu. Contohnya paling senang ni lah. Dia dah tunjuk dah contoh dia. Ni penyatuan. Daripada objek-objek asas dicantum-cantumkan. Okey, menjadilah satu objek baru. Okey, itu ialah penyatuan. Contoh lain ni penyatuan. Banyak je sebenarnya contoh untuk penyatuan. Okey, lepas tu kita masuk pula. Okey. Teknik yang keempat ialah peleraian. Apa maksud peleraian? Objek asas dileraikan sehingga menjadi objek baru yang ringkas. Contohnya dalam gambar ni lah. Senang kan contoh dia. Daripada macam ni, tak nak tengah-tengah ni, buat lubang, buang keluar. Leraikan. Jadilah satu objek baharu. Okey, jadi habislah PDPR kita hari ini untuk 3 subtopik bab 1 ini. Jadi bertemu lagi kita pada slot PDPR minggu hadapan. Okey, selamat menjalankan tugas yang saya berikan pada kamu.